Hai, Assalamualaikum. Okey, Aziz ada terima persoalan daripada Puan Noliza. Untuk makluman, pernah dapatkan produk El Moringa, insyaAllah Aziz akan support puan-puan untuk terus ikhtiar dengan sama ada dengan moringa ataupun minyak kelapa dara ataupun minyak kelapa dan sebagainya untuk bantu puan-tuan reversekan balik masalah kesihatan yang kita sedang hadapi, insyaAllah. Sebab memang Allah dah janji kan, semua penyakit ada ubat kecuali mati. Cuma puan-puan kena yakin lah dengan apa yang Allah janjikan dan ikhtiar dengan apa ilmu yang kita ada. Kalau puan ada persoalan, just boleh WhatsApp Aziz untuk bertanya. Kalau Aziz tahu jawapannya, insyaAllah Aziz akan buatkan video penerangan macam ni lebih kurang. Ataupun kalau Aziz tak tahu apa yang puan soalkan tu, insyaAllah Aziz akan usaha untuk dapatkan jawapan tersebut. Okey. Kali ni Aziz nak bantu Puan Nuriza yang mana beliau ada sebelumnya ada masalah kencing manis dan tiba-tiba bila check up yang terbaru minggu ni lah, 2 hari yang lepas, cakap sekarang dah dapat ubat darah tinggi. Jadinya Aziz, untuk pengguna Moringa, Aziz dah pernah bagi video 6 video cara pemakanan sihat di dalam grup support Facebook. Ni memang panjang lah videonya kan. Aziz terangkan makanan yang macam mana yang boleh kita makan setiap hari dan sedap. Berbalik kepada Puan Nuriza, sekarang ni dah dapat ubat darah tinggi. Lain-lain result belum dapat. Jadi dia bila dah dapat ubat ni, Puan Nuriza susah hatilah. Dah lah nak kena makan ubat kencing manis kan, ni nak makan ubat darah tinggi pula. Saya cakap insyaAllah boleh diikhtiarkan dengan perbagi pemakanan asas dan berpuasa IF. Kalau tak nak puasa IF, puasa Islamic IF pun boleh. Maksudnya puasa sunat. Dan tak lama lagi kita akan puasa Ramadan. InsyaAllah kita akan dapat perbaiki masalah darah tinggi dan kencing manis ni. Lepas tu Puan Noliza dia macam tak agak-agak lah kan, boleh ke saya buat. Dia macam gini tau, kalau kita tak faham apa yang kita buat, memang agak susah untuk kita buat. Jadinya bila Aziz fikir-fikirkan, mungkin Puan Noliza ni tak faham apa. Bukanlah tak faham, maksudnya kita memang tak didedahkan dengan benda-benda ni masa di sekolah dulu kan. Sebabnya dulu kita belajar sains dia just overall je, tapi dia tak relate kan, dia tak kaitkan pun dengan kita punya kehidupan seharian dan pemakanan yang macam-macam sekarang waktu ni kan. Okey, sedikit disclaimer, Aziz bukanlah seorang doktor ataupun pakar nutrisi ataupun coach. Segala nasihat dan info yang ada dalam video ni adalah secara umum saja, iaitu Aziz hanya nak berkongsi ilmu berdasarkan pengalaman diri sendiri. Sebab Aziz pun memang sebelum ni 2 tahun yang lepas Aziz ada GDM, kencing manis, memang cucuk insulin 4 kali sehari. Jadinya Aziz tahu memang Aziz ni adalah golongan yang berisiko tinggi untuk dapat semula masalah kencing manis tu bila semakin berusia. Jadinya memang Aziz sendiri mencari ilmu-ilmu ni untuk digunakan pada diri sendiri, pada suami, pada anak-anak, pada mak, ayah dengan mak mertua tu semua sekali lah. Jadinya bila puan-puan tanya soalan pada Aziz, insyaAllah Aziz akan ikhtiarkan cari jawapannya. Untuk topik kali ni, Aziz nak share tentang tajuk keradangan dan apa kaitannya dengan masalah kencing manis, apa kaitannya dengan masalah darah tinggi dan banyak lagi penyakit lain bila kita ada keradangan dalam badan. Topik ni memang jarang disentuh sebab biasanya ianya akan dibincangkan oleh doktor pakar nutrisi sahaja. Matlamat kita dalam video ni adalah kita nak tahu apa itu keradangan, apa kaitan keradangan dengan kencing manis, apa kaitan keradangan dengan darah tinggi, yang memang infonya tak biasa didedahkan sebab biasanya hanya diterangkan oleh doktor pakar nutrisi saja. Jadinya kat sini Aziz bukan pakar nutrisi, tapi Aziz nak share mukadimah, pengenalan saja untuk kita faham secara asas, secara overall, kenapa kita perlu amalkan pemakanan asas yang baik supaya dapat jaga keradangan badan kita diri sendiri. Macam inilah contoh keradangan. Bila ada radang tu dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa mudahnya adalah bengkak. Bengkak, radang. Lepas tu kalau bahasa Inggeris, inflammation. Ini semuanya merujuk kepada benda yang sama, iaitu macam ni kan, bengkak di kawasan lutut, jadi sakit lutut lah. Kalau bengkak di dalam saluran darah, bila keradangan tu semakin tebal, semakin teruk, itulah mulanya darah tinggi. Ni salur darah.
Bila salur darah mula ada radang, membuatkan salur darah tu sempit. Kalau berlaku dekat jantung, sakit jantung. Kalau berlaku dekat otak, stroke. Kalau berlaku dekat mana-mana organ dalam yang lain, mungkin sebabkan darah tinggi. Jadinya ini adalah information secara am saja. Aziz bukan pakar, tapi hanya berkongsi apa yang Aziz tahu untuk kebaikan kita semua. Okey, keradangan tu apa? Ini adalah contoh-contoh tanda badan kita sedang ada masalah keradangan, masalah bengkak. Bengkak di luar kita boleh nampak, tapi bengkak di dalam memang kita tak boleh nampak. Tapi kita ada 5 tanda bila berlaku bengkak dalam badan kita. 1, sakit. Contoh bila ada radang dekat siku ni, kita akan rasa siku kita sakit. Kemudian dia rasa panas, ada yang rasa merah kan. Kemudian bengkak, ni bengkak. Maksudnya kita punya tangan ni dah tak normal. Maksudnya ada lebihan daging yang terkeluar, seolah dia gemuk lah kan. Kemudian loss of function, maksudnya tangan ni tak boleh digerakkan. Contohnya masa Aziz melahirkan anak Aziz yang bongsu tu, bila Aziz melahirkan, Aziz tak kuat untuk push baby keluar. Jadinya tangan dia ni, siku dia ni tersangkut dekat laluan keluar baby. Jadinya tangan anak Aziz masa tu memang dia tak bergerak. Cakap kenapa lah baby ni tak nak gerakkan tangan, dia patah ke apa ke. So bila-bila check, rupanya ada bengkak yang menyebabkan dia sakit. Masa tu baru lahir lah kan, dia sakit, jadi dia memang tak gerakkan tangan lah. Jadinya loss of function. Loss of function memang tangan tu lembek je, memang terkulai je macam gitu. Tapi sekarang alhamdulillah lah, bengkak tangan baby Zara ni dah okey, dan sekarang pun dah lasak dah pun. Okey, berbalik kepada kita punya keradangan ni. Apa itu keradangan? Ia adalah respon imuniti tubuh badan kita kepada bahan iritasi seperti kuman, bahan asing, oksigen dan toksin. Toksin ni daripada mana? Daripada makanan kita, daripada udara kan. Bahan asing ni macam mana? Contohnya tersusuk serumba ke, termasuk kaca ke. Kuman daripada mana? Kuman mungkin boleh datang daripada permukaan udara ataupun makanan ataupun air. Oksigen ni daripada mana? Oksigen ni proses dalam badan kita sendiri yang hasilkan. Setiap kita punya aktiviti akan menghasilkan radikal bebas. Contohlah puan sidai baju kan. Sidai baju melibatkan pergerakan. Sebenarnya badan kita akan menghasilkan tindak balas, dan tindak balas tu ada kalanya menghasilkan oksigen. Okey, apa tujuan badan kita hasilkan keradangan? Dia sebenarnya berniat baik, bukanlah jadi masalah pun sangat kan. Dia berniat baik iaitu untuk menyembuhkan. Itulah sebab badan kita menghasilkan keradangan. Sebab ini, tengok ni kan, keradangan adalah respon badan kita bila ada bahan iritasi. Maksudnya bahan daripada luar ataupun dalam yang badan tak kenal. Itu bukan sel badan kita sendiri. Jadinya dia berhajat untuk keluarkan bahan-bahan ni, keluarkan kuman, keluarkan bahan asing, perbaiki oksigen dan toksin ni, dan keluarkan toksin daripada badan untuk menyembuhkan tubuh badan kita. Tetapi dalam sesetengah penyakit, sistem imuniti tubuh akan bertindak mencetuskan keradangan walaupun tak ada pencerobohan sebarang benda asing dalam badan. Maksudnya sistem imuniti tu macam confused lah kan. Sepatutnya tak payahlah inflammation, tak payahlah radang, tak payahlah bengkak, tapi dia still jadi bengkak. Okey, ini contoh mudah untuk bagi kita semua faham macam mana itu keradangan. Contohlah, yang ini adalah pin kan, pin ataupun jarum tercucuk ke kulit kita. Kemudian ini adalah permukaan kulit. Mungkin di jarum tu ada bakteria. Bila pin ni masuk ke dalam kulit, bakteria pun secara automatik masuk juga ke dalam kulit. Kemudian sistem badan kita, sistem imun kita mula mengeluarkan chemical signals, tindak balas kimia. Yang bawah kulit kita memang ada salur darah kan. Yang ini salur darah ni, yang biasa puan-puan cek siapa yang ada kencing manis, yang duk risau sangat gula dalam darah tinggi kan, gula dalam darah tinggi, dan cubalah makan ubat macam-macam, cuba amalkan supplement untuk rendahkan gula dalam darah tinggi. Inilah saluran darah kita, yang mana kalau siapa ada
gula dalam darah tinggi, maksudnya gula dia banyak lah dalam salur darah ni. Tapi dalam keadaan normal, anggaplah salur darah normal, maksudnya tak ada masalah tu kan semua. Jadi kita fokus pada keradangan. Kemudian bila pin masuk ke dalam kulit kita, dia akan sebabkan apa? Satu, dia akan sakit lah kan, kita akan rasa sakit. Yang kedua, bila tak dicabut dengan cepat, dia akan rasa suam, kemudian rasa kemerahan, tengok permukaan kulit dah tak, kalau yang kulit cerah tu dia boleh nampak lah kemerahan. Kalau kulit yang gelap mungkin tak berapa perasan sangat. Kemudian dia akan mula bengkak. Jadinya sistem imun kita akan mengeluarkan bahan daripada blood vessel, daripada salur darah untuk menghalang bakteria ni menyerang sistem badan kita. Tujuannya baik, iaitu untuk menyembuhkan kita punya luka ni lah kan, consider luka lah. Jadinya macam mana dia bertindak balas untuk bunuh bakteria ni? Hijau ni kan bakteria, dia akan bunuh bakteria ni dan bawa keluar daripada sistem tubuh badan. Tujuan utama keradangan adalah baik, iaitu untuk sembuhkan. Okey. Faham kan setakat ni? Keradangan bertujuan untuk menyembuhkan. Bila ini adalah keradangan simple, contoh mudah, iaitu kulit tertusuk jarum ataupun peniti. Kemudian tertusuk masuk dalam kulit. Bila masuk dalam kulit ada bakteria, iaitu berdasing yang bukan dalam badan kita sendiri. Jadinya sistem imun tubuh daripada salur darah akan bertindak balas, mengeluarkan oksigen, mengeluarkan bahan kimia untuk bunuh kuman yang masuk dan juga untuk menyembuhkan luka yang telah terluka. Itulah konsep mudah untuk kita nampak apa itu keradangan. Okey, keradangan ni ada dua jenis, iaitu acute inflammation dan chronic inflammation. Keradangan akut maksudnya contohnya tadilah akut, maksudnya simple je. Peniti tertusuk dalam kulit, kemudian bengkak, dan sistem imun nak sembuhkan kulit yang luka tadi dengan cara, satu, dia akan perbaiki luka, yang kedua, dia akan bunuh kuman-kuman yang masuk, iaitu immune helper help cell do their job of healing. Maksudnya dia menyembuhkan. Dah sembuh, dah baik, habis lah, settle, dah baik, selesai tugas pembantu immune cells. Okey. Yang kedua, ini satu, mudah, simple. Yang itu kat luar kita boleh nampak. Tapi keradangan yang jenis kronik, iaitu berlaku di dalam badan, berlaku di dalam sel badan kita, yang mana kita tak nampak. Tak nampak, ini yang payah ni kan. Cakap cerita, kenapa lah kaki aku ni sakit, kenapa lah lutut aku ni sakit kan. Rupa-rupanya dalam lutut ada masalah bengkak, radang. Itulah sebabnya sakit. Chronic inflammation, apa maksudnya? Ongoing stimulus, iaitu dia sentiasa berlaku berulang-ulang. Dia tak baik-baik, berulang-ulang berlaku keradangan bengkak tu. Immune helper cells try to do their job of healing. Maksudnya sistem imun cuba untuk buat kerja dia menyembuhkan kita, tapi ongoing stimulus result in more cell recruitment, increased inflammation and changes to cells. Repetitive cycle, increase disease. Maksudnya kecederaan ni, cedera kan, ni kita nampak cedera sebab jarum masuk, tapi yang dalam badan kita cedera juga. Tapi disebabkan apa? Disebabkan salah satunya adalah gula putih. Ataupun bila gula putih ni, gula putih, gandum, nasi yang tak dimasak secara betul, itu menghasilkan glukosa kan, glukosa di dalam darah. Glukosa di dalam darah yang berlebihan, yang terlalu banyak, yang tak normal, yang asyik makan karbohidrat saja, yang asyik makan kuih muih saja, sehingga taraf glukosa tinggi di dalam darah menyebabkan sel dalam darah luka. Salur dalam ni contohlah, ini salur darah kan. Bila gula banyak sangat ni, glukosa banyak sangat, dia akan melukakan sel, dinding-dinding sel ni. Macam itu. Itulah bahayanya makan gula, makan karbohidrat terlampau banyak.
Dengar keyword dia adalah terlampau banyak, berlebihan. Kalau makan sikit je sehari, tak ada masalah. Kita punya salur darah ni masih steady lagi. Tapi bila terlampau banyak sangat, itulah yang menyebabkan salur darah kita jadi terluka. Okey, kita tengok contoh ni. Kalau zaman dulu lah kan, Aziz kan, contoh ada satu ketika tu Raya Haji. Apa Aziz buat korban lah, korban daging lembu. Maksudnya sembelih lembu, kemudian daging fresh tu kan memang banyak lemak. Lepas tu tiba-tiba Nenek Aziz yang ada masalah kencing manis tu, dia makan terlampau banyak sehingga sebabkan kencing manis dia punya kolesterol dalam darah dia bertambah buruk. Aziz mula duk fikir, bahayanya makan daging fresh lembu korban kan, sebab dia baru je sembelih, ambil daging terus masak buat sup. Kemudian tiba-tiba je Nenek Aziz makan. Masa tu raya kan, takkan nak halang dia daripada makan, sebab dia memang favourite dia makan sup lembu tu. Jadinya bila lepas dia jatuh sakit tu, Aziz mula memikir, agaknya makan sup tu ada kolesterol tinggi kot. Kolesterol tinggi itulah yang menyebabkan salur darah tu sumbat dan mengakibatkan gangren semakin teruk. Maksudnya dia punya kaki tu semakin memburuk. Itulah yang Aziz fikirkan. Jadi start daripada situ, Aziz mula takut nak makan kolesterol, takut nak makan minyak. Kalau jumpa minyak je, Aziz memang pandang selek lah. Bila tengok lembu, lemak lembu kan, lemak lembu contoh daripada tetel, lemak lembu, memang Aziz akan tak nak makan lah. Sebab yang Aziz faham, nanti lemak tetel masuk dalam salur darah Aziz, dia akan menyumbatkan. Ni nampak warna kuning ni, dia akan sumbatkan salur darah Aziz. Cakap tak nak lah makan. Itu Aziz lah. Semasa zaman Aziz, zaman kebodohan, yang mana Aziz masa ni belum ada ilmu tentang keradangan, belum ada ilmu tentang minyak, belum ada ilmu tentang lemak tepung. Lemak dia sebenarnya ada dua, lemak tepu dan lemak tak tepu. Tak tepu ni dia ada banyak jenis. Unsaturated fat ada banyak jenis. Contoh minyak lemak tak tepu, contohnya minyak sayuran, contoh minyak jagung, minyak canola, minyak apa lagi, iaitu yang bukan jenis minyak daripada lemak haiwan, bukan daripada jenis minyak daripada kelapa sawit, dan juga bukan daripada jenis minyak kelapa. Itu semua dalam kategori lemak tak tepu. Lemak tepu sebenarnya berdasarkan kajian yang terbaru tak adalah terbaru sangat, dia dalam tahun 2000-an. Maksudnya tak adalah terbaru sangat, cuma Aziz je yang tak tahu lagi kan masa tu. Jadinya memang takutlah dengan lemak. Tapi bila Aziz belajar, Aziz masuk kelas tentang kesihatan nutrisi ni, baru Aziz tahu, rupanya lemak ada dua, tepu dan tak tepu. Lemak tepu ni bagus untuk kesihatan dan juga bagus untuk atasi masalah keradangan ni. Rupanya lemak tepu itulah yang tolong reversekan balik, dia akan remove, dia akan buang masalah keradangan ni, dia akan menyembuhkan dan seterusnya akan reverse kepada salur darah yang sihat. Okey, tapi bila Aziz dah belajar ni kan, bila Aziz dah masuk kelas, barulah Aziz tahu sebenarnya ini adalah salur darah. Okey, ini adalah salur darah. Dan ini pun adalah salur darah. Ini pemandangan daripada sisi dan ini pemandangan daripada depan. Ini adalah benda yang sama. Okey, bila kita ada untuk yang dia sebenarnya masalah rintangan dia sebenarnya berpunca daripada kita makan gula, kita makan makanan berproses, contoh biskut berproses, yang mana GI dia adalah tinggi. Bila masuk dalam salur darah, dia akan sebabkan glukosa naik dengan secara mendadak. Bila glukosa mendadak, insulin dikeluarkan. Sepatutnya insulin ni bawa turun gula dalam darah dengan cara masukkan ke dalam sel. Tapi untuk yang ada masalah rintangan insulin,
Maksudnya insulin dah dikeluarkan untuk bawa glukosa ni masuk ke dalam salur darah. Tapi glukosa tu tak dapat serap ke dalam sel yang menyebabkan gula berlebihan. Ni gula berlebihan dalam salur darah. Bila gula berlebihan, ini yang menyebabkan luka. Yang ini kan, ini salur darah ni dinding salur darah. Ini dinding juga, tapi dia terluka sini, terluka. Bila jarum masuk dalam kulit kita, kita nampaklah kulit kita berlubang. Tapi benda ni, gula berlebihan dalam salur darah ni menyebabkan kita punya dinding salur darah juga berlubang. Dan kita tak nampak, tak perasan. Untuk makluman puan, rintangan insulin akan berlaku tanda dia bila kita naik berat badan. Jadinya, siapa yang rasa badan dia tu gemuk lebih daripada berat badan yang sepatutnya, maksudnya bersyukurlah sebab anda dah nampak rupanya, aku ni dah naik berat badan, aku ni dah ada mula masalah rintangan insulin, yang mana bila makan gula, bila ada glukosa dalam darah, insulin tak dapat bawa masuk ke dalam sel yang menyebabkan gula banyak di dalam salur darah ni. Ni dalam salur darah ni ada banyak gula. Bila ada banyak gula, ia melukakan salur darah tu dan menyebabkan keradangan. Inilah yang berlaku bengkak di dalam salur darah, yang mana kita tak nampak dan kita tak perasan pun sebab kita tak buat check up. Ini bengkak, inflammation di dalam salur darah hanya boleh dicek dengan ujian HSCRP. Kalau siapa yang ada kelapangan, bolehlah pergi klinik yang berdekatan, tak kisahlah swasta atau kerajaan. Tapi senang pergi swasta lah kan, cek. Harga dia sekitar RM70. Cakap nak buat ujian keradangan. Daripada situ kita boleh tahu sama ada kita ada masalah bengkak dalam badan kita ataupun tak. Kalau bawah daripada 1, maksudnya kita dalam keadaan sihat lah, good, sihat. Tapi kalau lebih daripada 1, itu adalah petanda yang kita perlu segera untuk perbaiki masalah radang dalam tubuh badan kita. Jadinya berbalik kepada salur darah kita ni, ilustrasi ni kan, inilah yang berlaku bila anda makan berlebihan glukosa. Bila glukosa di dalam darah berlebihan menyebabkan bengkak dan akhirnya menyebabkan salur darah semakin sempit. Mula dia bengkak sikit, tapi kita makan lagi kan. Lepas tu asyik makan je setiap hari kan. Tak buat puasa, tak buat IF 12 jam, 16 jam, 20 jam, yang menyebabkan akhirnya bertambah lagi bengkak ni. Bengkak bertambah ni lagi teruk. Itulah puncanya, antara punca masalah darah tinggi. Okey, setakat ni. Kemudian kita tengok pula, ini adalah salur darah. Yang ni salur darah kan. Yang ini pula radang kuning, yang dipanggil aterosklerosis. Kalau bengkak radang ni yang warna kuning ni, radang ni berlaku di bahagian otak. Dia akan menyebabkan kita sakit stroke. Kalau masalah keradangan ni berlaku di dalam salur darah di bahagian jantung, dia akan menyebabkan masalah jantung. Kalau berlaku di buah pinggang, sakit buah pinggang. Kalau keradangan tu berlaku di saraf kaki, ini yang menyebabkan kaki sakit, kaki rasa kebas, kaki rasa semut-semut, dan akhirnya menyebabkan gangrene. Ini kalau tak dirawat lah. Jadinya untunglah siapa yang ada sakit kaki tu, ada yang rasa kebas-kebas, ada rasa sesemut. Maksudnya itu bagi tahu kepada anda tanda awal bahawa sebenarnya sudah ada masalah keradangan di dalam saluran darah anda. Jadi Aziz cadangkan cepat-cepatlah tukar gaya pemakanan seharian kita, iaitu macam Aziz ceritakan pada Puan Noiza. 1, betulkan pemakanan asas. Kurangkan makan karbohidrat, terutama karbohidrat ringkas. Karbohidrat ni ada 2 tau. 1 sihat, 1 tak sihat. Ini kita panggil karbohidrat ringkas dan kompleks. Kompleks ni contohnya lah nasi yang dimasak dengan minyak. Jadinya nasi tu ada sedikit
serat. Contoh lain, ubi kayu. Contoh lain, kentang. Kentang, buah kentang bukannya fries. Contoh karbohidrat ringkas, contoh nasi lah. Nasi kosong yang tak dimasukkan dengan minyak. Kemudian lagi, sebab tu siapa yang kecil manis, memang doktor sarankan supaya kurangkan makan nasi. Kemudian roti, biskut. Ini semuanya akan menyebabkan keradangan dalam badan kita semakin memburuk. Yang kedua, kita perlu untuk reversekan masalah rintangan insulin ni kan. Kita perlu merehatkan kita punya pintu insulin. Macam mana nak rehatkan dengan pintu insulin? Satu, kurangkan makan karbo. Jadinya insulin tak perlu bekerja, insulin dapat berehat. Tapi kalau kita kurangkan karbo, kita mungkin rasa kelaparan. Jadinya solution, penyelesaian, kita lebihkan makan lemak. Sebab lemak juga boleh supply, boleh bagi tenaga kepada tubuh badan kita supaya tak lapar, supaya sel badan kita dapat melakukan proses metabolisme, proses untuk kita terus hidup. Okey, ini Aziz nak share dalam ini Time Magazine tak? Time ni majalah lah, majalah overseas. Tapi ada je dekat Malaysia. Memang majalah ni famous, majalah untuk kesihatan. Dia punya cover The Secret Killer, maksudnya pembunuh senyap. Apa tu pembunuh senyap? Dia cakap the surprising link between inflammation and heart attacks, cancer, Alzheimer and other disease. What you can do to fight it. Maksudnya, apakah pembunuh senyap dan apakah kaitan antara inflammation, keradangan dan masalah serangan jantung, kanser, Alzheimer. Alzheimer ni penyakit lupa, dan apa yang patut kita buat untuk atasi masalah ni ataupun untuk kita prevent daripada masalah ni berlaku. Ini keradangan. Keradangan akan menyebabkan sakit apa? Biasanya satu, pembunuh utama adalah kanser. Yang kedua, sakit jantung. Yang ketiga, diabetes. Ini adalah pembunuh utama yang mana memang kita kerap dengar. Yang si Poland kanser, si Poland diabetes. Okay, selain daripada kanser, sakit ni kardiovaskular, sakit jantung, Alzheimer, brain fogging, maksudnya ni penyakit nyanyuk, lupa letak kat mana kunci, lupa letak kat mana handphone, arthritis, sakit sendi, lutut. Biasa kan kita ingatkan sakit sendi ni hanya untuk orang tua. Tapi nak tahu tak, masa umur Aziz 36 tahun, Aziz dah pun kena masalah sakit lutut. Aziz tak boleh naik tangga. Aziz terpaksa berpaut pada pemegang tangga untuk naik tangga. Dan bila turun, Aziz memang terpaksa merangkak. Jadinya, memang 36 tahun ni, sekarang ni, orang muda pun dah boleh kena sakit lutut. Dan sekarang ada customer Aziz umur 16 tahun dah kena diabetes. Jadinya keradangan ni dia tak kenal usia. Sama ada tua ke muda ke, kalau terlebih makan gula, terlebih makan glukosa, tu akan menyebabkan kita punya saluran darah rosak dan menyebabkan penyakit-penyakit ni. Pulmonary ni apa? Penyakit paru, berkaitan dengan paru-paru lah. Kemudian neuro ni saraf otak, autoimmune disease dan sebagainya. Okey, ini adalah 7 faktor yang menyebabkan keradangan. Yang pertama, eating inflammatory food, memakan makanan yang pro keradangan. Yang kedua, blood sugar imbalance, kadar gula dalam darah tinggi. Yang ketiga, leaky gut syndrome. Yang ini leaky gut syndrome berkaitan dengan usus. Chronic stress, setiap hari duk stress kan, stress itu, stress ini, stress jam, stress anak, stress bos lagi. Kemudian poor sleep habit, tidur tak cukup, tidur lambat, tidur tak berkualiti, kejap-kejap bangun kencing waktu malam. Satu malam tu kadang-kadang sampai 5-6 kali kencing. Yang ni kan, poor sleep habit ni, masa Aziz kena diabetes JDM tu, satu malam Aziz, setiap malam Aziz akan 3 kali bangun untuk buang air kecil. Kencing lah. Jadinya memanglah tidur tu tak best. Tapi Alhamdulillah, bila Aziz ubah pemakanan, Alhamdulillah sekarang ni kadang-kadang tak buang air kecil pun waktu malam. Kadang-kadang kalau buang air kecil pun sekali saja. Kemudian persekitaran yang bertoksin ataupun chronic infection, maksudnya ada jangkitan kuman.
Ini adalah antara 7 yang menyebabkan keradangan. Dan yang paling banyak sebenarnya adalah blood sugar imbalance, iaitu gula dalam darah kita tak stabil. Gula dalam darah. Okey, kita tengok apakah makanan yang menyebabkan keradangan. Kita tengok sebelah kanan dulu pro-inflammatory food. Makanan yang menyebabkan keradangan. 1, junk food. Sebab ni memang dalam junk food ni dia ada letak apa? Gula supaya rasa sedap, supaya rasa ketagih, ada pewarna. Lagi ada apa dalam junk food? Minyak tak tepu tau dia letak. Kemudian refined carbohydrate. Contoh roti, biskut, kek, kuih daripada tepung gandum. Kemudian fried food. Tapi yang ini headline ni mereka daripada US. Jadinya bila dia sebut fried food merujuk kepada makanan yang digoreng dengan minyak tak tepu. Ni minyak tak tepu, iaitu minyak sayuran, minyak canola, jagung, minyak soya. Tu semuanya minyak-minyak yang tak sihat yang ada di sana. Dan mereka menggoreng fries, mereka buat donat, semua gunakan minyak yang tak tepu. Kalau kita di Malaysia, alhamdulillah kita beruntung sebab negara kita khatulistiwa, ada panas, ada hujan. Jadinya kita ada pokok kelapa untuk buat minyak kelapa untuk menggoreng. Itu okey, bagus. Kita ada minyak sawit untuk menggoreng kan. Kemudian trans fat. Contoh trans fat adalah iaitu margarine. Margarine daripada minyak tak tepu, dan mereka injek hidrogen ke dalam minyak ni untuk jadikan margarine. Untuk jadikan minyak tu dia jadi butter, dia jadi pepejal. Sebab lemak tak tepu ni dia memang bentuknya adalah cecair, dia tak boleh pepejal. Tak apa, nanti lepas ni Aziz akan tunjukkan contoh yang lebih lanjut. Kemudian nombor 5, processed meat. Contoh hot dog kan, tu bukannya daging pun, itu kan gandum, tepung je yang banyak, dia punya daging sikit je. Jadinya ini memang adalah makanan yang menyebabkan keradangan dalam tubuh badan kita. Kemudian yang keenam, sugar, gula, pemanis. Ini semua adalah air-air yang dijual di kedai itulah. Sebenarnya air yang paling selamat adalah air kosong saja, ataupun cuka buahan yang kita buat sendiri. Kemudian mungkin yang selamat adalah teh kombucha. Ini adalah minum yang kaya dengan probiotik. Yang tak probiotiknya, air yang selamat majoriti adalah air kosong kalau kita di luar lah. Kalau kopi pun kita kalau buat kopi O tu okey lah, tak ada gula. Kalau letak gula, itu pun dikategori sebagai minuman yang pro keradangan, yang akan menyebabkan sel badan kita terluka dan seterusnya bengkak. Kita tengok pula. Tapi jangan anda melihat cuma 6 ni saja yang menyebabkan keradangan. Sebabnya walaupun nampaknya sikit 6, tapi di pasaran memang majoriti adalah makanan-makanan ni yang dipromosikan sebagai makanan sihat, yang kita banyak tengok iklan dia kat TV kan. So kita pun bagilah anak-anak makan benda ni, tapi sebenarnya tak sihat dan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan di masa yang akan datang. Okey, sebelah kiri ni pula adalah 13 jenis anti-inflammatory food. Makanan yang akan bantu kalau sudah ada keradangan, dia akan bantu untuk perbaiki masalah radang. Apa dia? Yang pertama, mengikut headline adalah berries, buah lah kan, buah. Kemudian fatty fish, lemak ikan. Kemudian brokoli, avocado. Avocado ni dalamnya ada lemak yang mana kalau anda ada buah dan buah tu tiba-tiba lupa nak makan, dah terlalu ranum, dah jadi hitam, dah spoil lah kan, tak sedap nak makan. So sebenarnya dalam avocado ni ada minyak yang mana kita boleh ambil minyak tersebut dan kita boleh makan minyak tu. Kemudian green tea, peppers, cili. Ni cili bagus untuk perbaiki masalah radang. Tapi kalau orang puasa tak boleh lah kan makan cili, sebab nanti dia punya bengkak tu bisa sakit. Kemudian mushroom, cendawan, anggur. Ni kita biasa kan, kunyit. Kalau memasak tu letaklah lebih kunyit. Kemudian olive oil, dark chocolate. Ni yang bukan palsu sebab coklat ni ada palsu, ada yang tak palsu. Dark chocolate ni okey lah
Kalau coklat di pasaran yang kat Malaysia kita ni, kebanyakannya dah campur dengan macam-macam, dah campur gula, dah campur macam-macam lah. Tu tak elok. Tu termasuk dalam kategori junk food ni, penyakit yang menyebabkan kerandangan. Kemudian tomatoes, cherries, ini daripada sumber headline. Kemudian kita tengok apa makanan anti kerandangan yang mungkin senang, lebih senang untuk kita dapat di Malaysia, di negara kita. Yang pertama, butter. Ini butter yang pure, bukannya butter tiruan tau. Butter daripada susu lembu ataupun kambing. Kemudian minyak batu sauda, ataupun kalau tak nak minum minyak batu sauda, boleh juga amalkan 7 biji batu sauda ni setiap hari. Kemudian yang ketiga, olive oil. Pun sama, tapi berhati-hati tau, bila beli olive oil, minyak zaitun, pastikan botol ni kena colour gelap. Kalau warna cerah ni, minyak dalam ni akan rosak, teroksida. Kemudian yang keempat, minyak sawit. Ni buah sawit lah, sawit. Okey, untuk anti keradangan. Yang kelima ni apa? Cuba tengok betul-betul. Yang ini adalah lemak lembu. Aziz beli. Aziz beli kat pasar sekilo, kat Johor ni sekilo RM17. Ni Aziz panaskan lemak lembu ni. Kemudian dia jadi kepada cecair. Bila masa dia panas, cecair. So Aziz tapis, masuk dalam botol. Bila dia dah sejuk, dia akan bertukar kepada telur. Ataupun lemak lembu lah. Dia macam minyak sapi brand G. Biasanya sebelum ni Aziz tak tahu, Aziz amalkan minyak sapi G tu masuk dalam kopi, memang sedap lah, dan dia rasa kenyang lebih lama. Tapi bila Aziz dah tahu yang lemak lembu ni boleh dipanaskan, kemudian dia jadi cecair, dia macam minyak, kemudian dia boleh bertukar juga kepada pepejat. So Aziz gunakan lemak lembu ni sebagai salah satu sumber lemak untuk anti keradangan, untuk reversekan balik mana-mana masalah luka, masalah bengkak yang ada di dalam tubuh badan kita. Kemudian yang keenam, siapa yang pernah jadi customer Aziz, dia tahulah memang Aziz bertani pokok daun moringa. Moringa ni juga kaya dengan anti keradangan. Nanti Aziz akan share artikelnya. Kemudian yang ketujuh adalah kelapa. Kelapa ni maksudnya termasuk santan, minyak kelapa dara ataupun minyak kelapa pun sumber yang baik sebagai salah satu kita punya anti keradangan. Boleh amalkan 7 item ni setiap hari, dan boleh makan banyak pun, kecuali batu sauda lah. Aziz dengar salah satu doktor tu cakap jangan makan terlalu banyak batu sauda, cukup 1 hingga 7 biji saja setiap hari. Sebab kalau terlampau banyak, dia akan membuatkan tak sihat pula. Jadinya kalau macam makan santan, VCO, minyak kelapa dalam masakan, kalau VCO ni kita minum direct lah kan, InsyaAllah kita akan bantu meredakan radang dalam badan, dan seterusnya reversekan masalah kita punya diabetes, kita punya masalah darah tinggi dan lain-lain. Okey, ini moringa sebagai anti keradangan. Daripada yang ni Aziz screenshot salah satu daripada website. Memang mereka dah buat kajian pun daripada Academy of Nutrition and Dietetics. Kan dah cakap kan, memang orang bahagian nutrisi sahaja yang akan bercerita tentang keradangan ni. Kalau doktor-doktor biasa, general practice, mereka tak akan sentuh bab-bab keradangan. Moringa is high concentration of antioxidant, dan kebolehupayaan dia untuk merendahkan kadar gula dalam darah, memperbaiki masalah jantung dan mengurangkan keradangan. Ini adalah berdasarkan artikel yang dipublish 2012. Sekarang 2023. Dah 11 tahun dah pun ilmu anti keradangan melalui pengamalan moringa setiap hari. Okey, yang ni memang khazanah kita untuk nenek moyang kita dulu. Cumanya pada tahun 1980-an kelapa ni telah difitnah sehingga kita berhenti amal minyak kelapa. Yang ni Aziz buat minyak kelapa dara ataupun Aziz panggil VCO, homemade. Yang ini adalah minyak tanak, yang mana minyak tanak ni kita boleh masukkan dalam nasi, kemudian kita boleh menggoreng, tumis makanan kita untuk jadikan ia sebagai salah satu sumber anti keradangan dalam badan kita. Kemudian VCO ni minum direct je, minum 2 sudu pagi, 2 sudu malam, InsyaAllah
Memang dah ada pun feedback daripada Puan Long. Ada videonya, nanti Aziz, mungkin Aziz akan share video ni. Dia cakap lepas amat VCO, Alhamdulillah sekarang kencing dah lawas. Dia punya kalau bangun waktu malam pun, dulu kerap bangun waktu malam, sekarang dah bangun sekali saja pun. Sekarang dapat tidur lebih lena lah. Bila tidur lebih lena, maksudnya radang bengkak dalam tubuh badan Puan Long tu semakin membaik. Bila baik, itulah dapat hasil, badan rasa lebih sihat, kencing kurang waktu malam, kencing pun lawas. Okey, yang ni memang dah ada headline juga daripada US. Dia cakap coconut oil reduce inflammation, mengurangkan keradangan, sebabnya antioksidan, dalamnya ada antioksidan. Kita kan first slide tadi Aziz ada tunjukkan, salah satu menyebabkan keradangan adalah oksida. Jadinya dalam kelapa ni ada antioksidan, dia mengurangkan masalah dan memperbaiki semula masalah oksida yang berlaku. Ini tahun 2013 tapi study dia. Sekarang dah 10 tahun. Dalam study ni tahun 2013 ni different type of, maksudnya dia buat eksperimen menggunakan coconut oil, olive oil dan sunflower oil, dan menunjukkan, study ni selama 45 hari, menunjukkan virgin coconut oil has had improved antioxidant status and prevented oxidative stress to the greatest extent. Maksudnya dia antara 3 minyak ni, 1, 2, 3 ni, sebenarnya coconut oil lah yang paling power, yang mana ia mengandungi antioksidan yang paling tinggi dan membantu untuk reversekan balik, untuk meredakan keradangan, bengkak dan seterusnya, kita jadi makin sihat lah. Kemudian talur. Talur ni Aziz panggil talur lah sebab dia senang. Sebab talur ni ada 2, ada talur lembu dan ada talur kambing. Kalau lembu dia telur dia warna kuning, macam Aziz tunjuk sebelum ni. Kambing dia warna putih. Ni contoh talur yang dah siap, Aziz dah siap tapis, kemudian masuk dalam botol untuk Aziz amalkan, minum ataupun makan setiap hari. Boleh tumis, boleh masuk dalam kopi. Amalkan je. Macam orang buat kopi guna gula kan, Aziz tak guna gula sebab memang dah tahu dah sebelum ni, masa umur 36 tahun tu dah teruk dah radang bahagian lutut, dah ada GDM pun, kecil manis, cucuk insulin. So Aziz memang stop lah makan gula. So kopi Aziz, kopi campur dengan moringa, campur dengan talur. Okay, health benefit of beef talur. Ni artikel tentang beef lah, tapi sebenarnya talur untuk kita ada 2, lembu dan kambing. Reduce inflammation, prevent ni daripada infection. Maksudnya kalau ada jangkitan kuman, dia boleh bunuh kuman tu. Dan untuk yang nak kurus pun, dia akan bantu untuk mengurangkan berat badan. Sebelum ni kita takut kan nak makan lemak haiwan, tapi sekarang ni kita dah tahu, so jangan takut lagi. Kalau ada ni ayam kan, kulit ayam tu pun kita boleh panaskan dan dapatkan minyak daripada kulit ayam tu untuk kita amalkan. Mungkin boleh buat tumis, mungkin boleh buat menggoreng. Tu semuanya antara lemak yang baik untuk kurangkan masalah keradangan kita. Okey, kita tengok ni. Ada satu research yang menunjukkan saturated fat does not clog the arteries. Maksudnya lemak tepu sebenarnya tidak menyumbatkan saluran jantung. Jadinya dia tidak menyebabkan sakit jantung. Apa yang menyebabkan sakit jantung adalah keradangan. Keradangan di bahagian mana? Di bahagian jantung. Itu menyebabkan sakit jantung, bukan dia disebabkan lemak. Jadinya kalau kita makan lemak ni kan, tak ada masalah pun. Dia tidak menyumbatkan kita punya saluran darah. Sebaliknya, yang buat masalahnya adalah ni 6 jenis pemakanan ni yang buat masalah. Sakit jantung lah, sakit lutut lah. Masa Aziz sakit lutut tu memang Aziz suka makan junk food. Susah nak cakap kan, Aziz suka makan ni. Aziz tak nak claim lah, tapi inilah antara sebabnya. Memang Aziz kerap makan pizza, makan itu, makan ini, semua junk food. Lepas tu kuat minum air manis, kuat minum yang ni kan. Tu dululah zaman jahiliah. Tapi alhamdulillah sekarang dah dapat ilmu. Okay. So sebenarnya yang menyumbang kepada masalah tu adalah majoriti sebenarnya adalah gula, makanan berproses. Dan ini bomba yang kononnya tengah padamkan api kebakaran ni, inilah lemak tepu yang sebenarnya menolong
menolong saluran darah ni daripada terus tersumbat. Jadi kalau puan-puan, tuan-tuan nak makan lemak tepu macam Aziz ceritakan sebelum ni, silakan. Makan banyak pun tak apa. Yang penting gula ni stop, gandum tu stop, makanan berproses stop. Okey. Lemak tepu tidak membuatkan saluran darah tersumbat. Penyakit jantung adalah keadaan kronik. Keadaan kronik, risiko keadaan yang mana boleh diturunkan secara efektif daripada gaya hidup sihat. Ini bukan Aziz yang cakap, tetapi Dr. Asim Malhotra, iaitu pakar jantung di British UK. Okey, macam mana kita nak tahu kita ada keradangan ataupun tak ada? Satu je cara je, kita kena buat check up di klinik kesihatan ataupun klinik swasta. Cakap saya nak buat ujian keradangan. Nama ujian tu adalah HSCRP. Kalau keradangan puan bawah daripada 1, maksudnya okeylah, sihat. Tapi kalau atas daripada 1, bersedialah untuk tukar gaya pemakanan dan bersedialah untuk amalkan lebih banyak puasa sunat. Kalau puasa sunat Isnin Khamis pun okey. Tapi kalau puasa sunat tu, waktu berbuka puasa jangan makan gula terlampau banyak, jangan makan nasi terlampau banyak. Nasi, nak sentuh pasal nasi ni. Okey, slide Aziz dah habis kan, tapi Aziz nak tambah lagi satu. Nasi ni Aziz minta sangat puan-puan tukar cara masak nasi. Sebab nasi putih yang dimasak secara biasa, GI dia tinggi. Maksudnya bila nasi masuk dalam, ditukar kepada glukosa akan cepat tinggi dalam salur darah. Yang mana bila salur darah ni akan radanglah luka macam kita nampak sebelum ni. Jadinya ini tak okey. Apa yang okey adalah nasi yang dimasak dengan minyak. Yang okey, masak nasi campur dengan 2 atau 3 sudu minyak sihat. Contoh, kalau Aziz suka masuk minyak kelapa, sebab rasanya sedap. Yang kedua, dia ada serat. Bila ada serat ni, maksudnya nasi yang kita makan tu, ia tak dipecah di dalam salur darah, tapi sebaliknya ia akan dihadam oleh bakteria baik, probiotik dalam usus. Probiotik ni yang akan tolong huraikan nasi yang kita makan yang dicampur dengan minyak. Dia punya komponen tu lain. Dia tak dianggap sebagai glukosa, tetapi dianggap sebagai serat. Ada serat lah dalam nasi kita, seolah kita makan sayur, buah, tu semua ada serat kan. So kita nak jadikan nasi kita nasi yang sihat adalah dengan cara tambah 2 atau 3 sudu minyak sihat seperti minyak kelapa ke dalam nasi. Minyak kelapa ni kan ada 2. Ada VCO dengan minyak tanak. Minyak tanak tu yang kita goreng-goreng tu lah. Warna VCO ni putih, warna minyak tanak ni kuning. Tak kisah masuk mana-mana satu pun. Kalau ada VCO, masukkanlah. Kalau tak ada VCO, kalau Aziz sayang VCO Aziz, sebab VCO Aziz ada probiotik, ada bakteria baik. Jadi kalau panas, probiotik mati. Jadi VCO akan diminum secara direct. Manakala minyak tanak ni pula, Aziz guna yang minyak warna kuning tu, yang Aziz buat secara pemanasan. Yang ni, minyak tanak ni. Kalau siapa yang berminat, boleh PM Aziz lah lepas tengok video ni kan. Okay, InsyaAllah ada special price. Jadinya itulah saja setakat ni. Berbalik kepada soalan Puan Noliza, iaitu sama ada yakin atau tak untuk reversekan balik masalah darah tinggi dan kencing manis. InsyaAllah boleh dengan ubah pemakanan asas dan berpuasa IF. Berpuasa IF ni ada topik lain, ada video lain yang lebih menyeluruh lah. So untunglah siapa yang jadi pengguna Moringa. Siapa yang jadi pengguna Moringa, tak kisahlah produk Moringa ataupun VCO ataupun minyak tanak, InsyaAllah Aziz akan support puan-puan untuk reversekan balik masalah kesihatan kita. InsyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Kalau ada soalan, jangan segan-segan WhatsApp Aziz dan bertanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.